Hai semua, salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program Bicara Pendidikan kali ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Shashitaran. Saya berasal dari Tampin, Negeri Sembilan. Saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang guru di SMB Chung Hua, Sibu, Sarawak pada tahun 1994. Saya mempunyai pengalaman menjadi guru, pengalaman mengajar lebih daripada 25 tahun. Kini saya mengajar siswa guru di IPG, Kampus Pendidikan Teknik Bandar Anstek. Tajuk perbincangan saya pada hari ini adalah merekayasa warga negara bermoral dalam mengharungi IR 4.0 ataupun yang lebih dikenali sebagai Revolusi Industri 4.0. Perbincangan saya pada hari ini akan berkisar kepada dua aspek penting dalam IR 4.0, iaitu yang pertama ialah elemen-elemen dalam IR 4.0 dan yang keduanya ialah bagaimana kita merekayasa warga negara bermoral dalam mengharungi IR 4.0. IR 4.0 kini rancak berkembang serata dunia dan pada setiap hari kita mendengar perkataan IR 4.0. Perkataan-perkataan seperti Instagram, Spotify, Netflix, Facebook, Twitter telah pun melekat di bibir kanak-kanak, remaja mahupun orang dewasa. Kalau kita lihat dalam kalangan orang dewasa, urusan jual beli secara online di Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba dan banyak lagi tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat kita. Pembangunan aplikasi maya menunjukkan kita bahawa sekarang adalah zaman pemodenan teknologi maklumat. Teknologi sudah pun mendasari dalam banyak aspek kehidupan kita. IR 4.0 juga adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan otomasi ke tahap yang lebih pintar dari yang sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel. Ini bermakna mesin akan beroperasi secara bebas atau bekerjasama dengan manusia. Mesin-mesin seperti Facebook, Shopee atau Instagram akan beroperasi secara otonomi, iaitu menjadi entiti bebas yang akan mengumpul dan menganalisa data. Jadi data kini adalah merupakan istilah yang popular dalam IR 4.0. Kalau kita lihat pengasas dan pengurusi eksekutif World Economic Forum, Klaus Schwab, menerusi bukunya yang bertajuk The Fourth Industrial Revolution, menjelaskan IR 4.0 akan mengubah cara kita bekerja dan juga hidup. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah berpaksikan kepada tiga domain yang utama, iaitu physical, digital dan biological yang merentasi 9 tonggak dalam IR 4.0. Sebenarnya beberapa teras terlibat dalam membangunkan
teknologi ke arah pembaruan dan lebih pintar. Jadi kita boleh tengok bahawa segala-galanya boleh diterjemahkan sebagai teknologi pintar. Sebagai contohnya, smartphone. Kemudian kita ada smart kitchen. Kita ada smart car. Kita juga berkembang ke arah smart cities dan banyak lagi. Jadi kita boleh katakan bahawa segala-galanya adalah smart. Biar saya ambil beberapa contoh dalam IR 4.0. Sebagai contohnya adalah robotic autonomy ataupun autonomous robot. Penggunaan robot dalam pembuatan bukan sesuatu yang baru, tapi dia bergerak sekali dengan teknologi terkini yang seiring dengan kemajuan dalam penciptaan robot yang menjadikan mereka itu lebih otonomi, fleksibel dan berkeupayaan untuk menangani tugas-tugas yang rumit maupun mengendalikan operasi seharian. Mereka juga boleh dipantau dan dikendalikan daripada jarak jauh dan diprogramkan untuk wujud bersama dan beroperasi dalam persekitaran kerja yang sama seperti manusia. Begitu juga dengan simulasi yang dikatakan sebagai digital twin. Sistem simulasi akan lebih dibangunkan untuk bersifat real time, sama ada dalam penggunaan mesin, penciptaan objek maya manusia ataupun produk, sekaligus akan mengoptimumkan, memaksimalkan kendalian-kendalian di bawah pengawasan, kemudian mengurangkan potensi masalah yang bakal berlaku dan seterusnya menjimatkan masa serta tenaga kerja. Begitu juga dengan teknologi awan ataupun cloud computing yang banyak kita dengar sekarang. Sebenarnya banyak syarikat telah pun melaksanakan teknologi ini dan akan terus tambah baik potensi dalam penyimpanan data dalam IR 4.0. Ini adalah kerana kebanyakannya seperti digital twin ataupun Internet of Things memerlukan perkongsian data di seluruh mesin, tapak dan juga sempadan syarikat. Jadi dengan peningkatan teknologi awan ini, lebih banyak mesin dan juga data-data pengeluaran akan dikerahkan kemudian dimasukkan ke awan yang akan menghasilkan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan kemudian memastikan keberadaan data bila-bila masa saja kita perlukan. Jadi sekarang dalam kehidupan kita, kita mungkin sudah mula menggunakan Google Drive, terutama dalam kalangan guru-guru yang memang kita menggunakan Google Drive, data-data sudah pun digerakkan ke awan dan kita boleh mengakses data itu pada bila-bila masa saja tanpa menggunakan external drive. Satu lagi ciri dalam IR 4.0 ialah integrasi sistem. Walaupun sistem IT hari ini jauh daripada terintegrasi sepenuhnya dengan industri 4.0 ini, syarikat, jabatan, fungsi, pembekal dan pelanggan akan menjadi lebih kohesif dan juga bersambung. Jadi kalau kita lihat dengan integrasi sistem mendata dengan menegak ini, maklumat dan pengetahuan akan berjalan dengan lebih lancar melalui keseluruhan rangkaian bekalan dan meningkatkan kerjasama, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan R&D, kemudian pihak-pihak pengeluaran, pelanggan dan juga pembekal. Ini bermaksud segala yang berkaitan akan bersambung untuk memudahkan urusan pihak tertentu dan mencapai objektif kelancaran sistem pengeluaran. Kemudian kita juga boleh melihat elemen IR 4.0 ini berdasarkan kepada teknologi peranti pintar ataupun yang kita sering katakan sebagai Internet of Things. Internet of Things boleh dihuraikan kepada rangkaian peranti yang mempunyai kecerdasan tersendiri yang membolehkan komunikasi antara mesin ataupun peranti. Ia menggabungkan pembelajaran mesin, teknologi big data ataupun data raya
data sensor, mesin dan teknologi otomasi. Jadi kalau kita lihat berbanding dengan manusia, mesin pintar yang terhubung dapat mengumpul dan memproses set data yang lebih besar dengan lebih tepat dan juga konsisten. Elemen yang sering kita dengar pada masa sekarang adalah berkaitan dengan security cyber. Dengan peningkatan teknologi rangkaian ini, risiko ancaman cyber dan serangan cyber juga akan meningkat. Jadi oleh itu adalah penting untuk setiap syarikat ataupun individu memberikan tumpuan kepada keselamatan cyber dan mengetahui bagaimana mereka boleh melindungi data mereka, bagaimana mereka boleh meminimkan risiko yang berkaitan. Seterusnya adalah berkaitan dengan realiti maya ataupun augmented reality. Industri ini akan memainkan peranan penting dalam industri 4.0 kerana ia akan dapat membantu menyediakan maklumat visual yang tepat dalam masa yang tepat kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Jadi augmented reality ini adalah berbentuk satu penyelesaian yang boleh digunakan dengan peranti handheld seperti telefon pintar dan juga tablet ataupun bersepadu dalam produk-produk seperti cermin mata dan juga produk-produk yang lain. Jadi teknologi ini sebenarnya memberikan lebih banyak kelenturan, kesesuaian, peningkatan dan daya saing faktor manusia dan penambahbaikan yang berterusan. Jadi ia juga akan membawa kepada pengurangan kecacatan dalam gerak kerja yang sesuai untuk industri perkhidmatan dan penyelenggaraan, selain daripada mengurangkan operasi error dalam melatih teknologi ini kepada pekerja-pekerja baru. Seterusnya kalau kita lihat benda yang saya katakan tadi, iaitu berkaitan dengan big data ataupun yang sekarang ini dikenali sebagai data raya. Big data ataupun data raya ini telah menjadi kata kunci yang popular yang mungkin kita semua akan jumpa untuk beberapa tahun akan datang. Sebab data itu adalah benda yang bersifat normal. Jadi syarikat-syarikat telah pun mula mengumpul dan juga menganalisis set data yang besar dengan niat untuk mengoptimumkan, memaksimumkan kualiti pengeluaran, penjimatan tenaga, kemudian mengurangkan kos pengeluaran dan lain-lain. Dengan peningkatan bilangan sensor bersepadu ke arah memudahkan penghilangan mesin dan produk, ia juga akan dapat meningkatkan kuantiti dan juga kualiti data. Jadi kita sekarang sedang berhadapan dengan satu set data yang besar. Sebab itu dia dipanggil sebagai big data, yang kemudian dia juga dapat mengekstrak maklumat berharga daripada set data yang besar bagi tujuan untuk menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik, meningkatkan kualiti produk dalam masa yang lebih singkat serta mengurangkan kos. Jadi berdasarkan kepada penerangan saya, kalau dilihat tadi, elemen-elemen yang disebut dalam IR 4.0 ini memberikan lebih banyak kemudahan kepada kehidupan manusia sekaligus meningkatkan produktiviti ekonomi, hospitality, perkhidmatan dan sektor lain. Jadi kita sebagai sebuah negara, kita dapati bahawa kita adalah antara negara yang sedang bergerak ke hadapan dalam perkembangan IR 4.0. Jadi pelbagai usaha sedang pun rancak berjalan sejajar dengan perkembangan IR 4.0 tersebut. Namun kita tidak ketinggalan daripada terdengar mengenai ancaman IR 4.0 terhadap moral manusia. Jadi bahaya IR 4.0 ini memerlukan warga negaranya bertindak dalam keadaan yang bermoral. Jadi kita memerlukan tindakan bermoral, terutama apabila kita mengatakan bahawa warga negara yang bermoral ini perlu cakna dan juga perhatian terhadap tindakan dan tingkah laku mereka. Cuba lihat bahana angkara IR 4.0. Sebanyak 8,313 kes penipuan cyber membabitkan wang berjumlah kira-kira 300 juta telah direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia (PDRM) sepanjang tempoh Januari hingga 3 Oktober 2019. Dan 4 jenis penipuan yang paling banyak ketika ini adalah membabitkan penipuan telekomunikasi, termasuk Macau scam, pinjaman-pinjaman yang tidak wujud, African scam dan penipuan-penipuan yang berkaitan dengan pembelian
dalam talian. Jenayah cyber ini termasuk penipuan dalam talian, penipuan kad kredit, kecurian identiti dan pencerobohan data. Jadi yang menjadi mangsanya adalah netizen. Namun masih ramai yang tidak tahu bahawa netizen sebenarnya lebih mudah terdedah kepada ancaman cyber, seperti menjadi mangsa penipuan dalam talian, maklumat peribadi mereka diceroboh dan lain-lain. Akibat daripada tahap kesedaran yang rendah dalam kalangan masyarakat, maka ia boleh memberi kesan ke atas kes jenayah cyber Malaysia. Jumlah statistik insiden keselamatan cyber dari 2016 hingga 2018 yang dikeluarkan oleh agensi MyCert Cyber Security Malaysia pada 2019 dibahagikan kepada beberapa kategori seperti kandungan, gangguan cyber, penipuan dalam talian, pencerobohan, kod malicious ataupun hasad, spam dan juga spam email. Di samping itu juga, isu buli cyber semakin menjadi-jadi. Ketagihan internet yang melampau juga menyebabkan buli cyber. Buli cyber yang dihadapi oleh warga net Malaysia di media sosial sehingga wujudnya istilah-istilah seperti makcik bawang dan pakcik bawang. Umumnya istilah tersebut diberikan oleh netizen kepada individu yang suka bergosip ataupun mengata seseorang di laman-laman sosial. Tambahan pula istilah popular seperti tentera bawang Malaysia sering digunakan oleh netizen untuk merujuk kepada perbuatan serangan yang dilakukan ke atas sesuatu akaun individu ataupun halaman media sosial. Kita lihat peningkatan terhadap kes yang membabitkan cyber menjadikan kita harus menilai semula peranan kita sebagai seorang warga negara, terutama warga negara yang bermoral. Jadi sebagai seorang warga negara yang bermoral, apakah sebenarnya tindakan yang boleh dilakukan oleh ahli masyarakat? Kita harus merekayasa semula cara hidup kita, yang mana kalau kita lihat merekayasa itu sendiri bermaksud penerapan unsur-unsur ilmu, budaya dalam cara hidup kita. Jadi warga negara yang bermoral sebenarnya adalah individu yang harus sentiasa merekayasa unsur-unsur ilmu dan budaya dalam kehidupan mereka agar mereka ni tidak alpa dengan teknologi. Jadi dengan dunia yang bergerak pantas dan juga ledakan big data ataupun yang saya sebutkan tadi data raya, privasi seseorang tidak terjamin lagi. Jadi warga negara yang bermoral perlu prihatin kepada aspek big data ataupun data raya ini. Segelintir syarikat tempatan atau orang yang tidak bertanggungjawab sering menyalahgunakan data peribadi seseorang, terutama untuk aktiviti-aktiviti komersial. Kita mungkin terdengar tentang drone yang telah menjadi paparazi kita kerana kita sentiasa diekori. Syarikat-syarikat yang lebih bertanggungjawab seperti Google dan juga Facebook, mereka telah mengambil usaha-usaha yang lebih drastik dengan menyediakan satu kerangka etika untuk berhadapan dengan artificial intelligence ataupun drones, ya, benda-benda yang berkaitan dengan drone. Kemudian dari aspek keselamatan cyber pula, kita perlu lihat semula bahawa warga negara yang bermoral, mereka perlu tahu tentang Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia pada 10 Jun 2010. Jadi tujuan utama pengubalan akta ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam transaksi komersial, dan ini termasuk transaksi dalam talian. Akta yang mengandungi sebanyak 11 bahagian ini sebenarnya mempunyai 7 prinsip yang perlu dipatuhi oleh seseorang. Pertama, prinsip am, di mana seseorang pengguna
Mereka tu tidak dibenarkan untuk memproses data pribadi orang lain tanpa kebenarannya. Kedua adalah berkaitan dengan prinsip notis dan pilihan, di mana pengguna data perlu memaklumkan tujuan awal kepada subjek data. Ketiga adalah berkaitan dengan penzahiran. Penzahiran ini sebenarnya adalah maksud tujuan data pribadi seseorang subjek itu demi mengenal pasti maksud yang baginya data pribadi itu hendaklah dizahirkan. Keempat, prinsip yang keempat adalah berkaitan dengan keselamatan, di mana dalam memproses mana-mana data perlu mengambil langkah supaya data tersebut selamat, data tersebut tidak diubah suai, ataupun data tersebut tidak disalahgunakan ataupun diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan, apatah lagi pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya adalah berkaitan dengan prinsip penyimpanan data, iaitu sesuatu data pribadi tidak dibenarkan disimpan di dalam sesuatu pemprosesan lebih daripada had masa yang diperlukan. Elemen yang keenam adalah prinsip integriti data, di mana setiap data pribadi dipastikan tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Dan prinsip yang terakhir, iaitu prinsip yang ketujuh, adalah prinsip akses, di mana seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data pribadinya yang dipegang oleh seseorang pengguna data, dan juga boleh membetulkan datanya itu supaya terkini. Okey, seterusnya kita lihat, kalau warga negara yang bermoral, mereka perlu tahu bahawa mereka mempunyai hak untuk melarang data pribadi mereka digunakan untuk tujuan-tujuan komersial ataupun tujuan pemasaran melalui pemberian notis bertulis kepada pengguna data. Dan sebenarnya ini sudah pun termaktub dalam peruntukan Seksyen 43-1. Menurut Seksyen 43-2 pula, sekiranya pengguna data masih enggan mematuhi notis, maka individu tersebut boleh membuat permohonan kepada Pesuruhjaya untuk menghendaki pengguna data itu mematuhi notis itu. Sekiranya kalau kita tengok pengguna data masih gagal mematuhi notis tersebut, maka mereka boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 43 ini, dan mengikut Seksyen 43-4 boleh membawa denda tidak melebihi ringgit Malaysia 200,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Sungguh pun pihak yang menjalankan urusan komersial saja perlu mendaftar di Jabatan Pelindungan Data Pribadi, dan sekiranya urusan berkenaan bukan bertujuan komersial, maka mereka tidaklah perlu mendaftar di jabatan berkenaan. Tapi perkara ini tidak boleh dipandang ringan juga. Sebagai contoh, sebuah organisasi NGO yang memiliki data pribadi pelajar seluruh universiti awam di Malaysia dan penggunaan data berkenaan bukan bertujuan untuk komersial, maka organisasi tersebut tidak perlu mendaftar di Jabatan Pelindungan Data Pribadi. Walau bagaimanapun, dalam keadaan ini akan timbul persoalan, bagaimanakah sekiranya data yang dimiliki oleh organisasi NGO tersebut telah diceroboh ataupun dicuri oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan tersendiri. Sudah tentu data yang banyak tersebut akan jatuh ke tangan individu-individu yang tidak bertanggungjawab, dan ini akan menimbulkan pelbagai masalah. Jadi sebagai warga negara yang bermoral, kita perlu tahu bahawa data kita adalah sangat berisiko, apatah lagi apabila ia jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dalam konteks ini, warga negara yang bermoral, mereka perlu tahu tentang kewujudan undang-undang cyber. Kita bercakap tentang cyber. Mereka tidak boleh merasakan bahawa undang-undang berkenaan tidak penting kepada mereka, undang-undang tersebut tidak berkaitan kepada mereka, ataupun mereka mengamalkannya dengan sifat sambil lewa. Sebab IR 4.0 ni dia melibatkan data dan privasi yang tidak dilindungi sekiranya kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi justru itu adalah ditekankan bahawa kita harus sentiasa berwaspada, dan kita harus menganggap bahawa kita berada dalam keadaan yang tidak selamat.
Jadi setiap warga negara boleh menjadi mangsa cyber sekiranya mereka alpa terhadap data. Jadi warga negara yang bermoral, mereka mesti mempunyai learning agility ataupun kepekaan mereka terhadap ilmu. Mereka perlu membaca panduan-panduan keselamatan melayari internet dan juga memahami undang-undang cyber. Jadi perkara ini kita perlu lihat semula kerana peruntukan undang-undang adalah merupakan antara kaedah yang baik dalam memberi kesedaran keselamatan cyber kepada pengguna-pengguna internet. Jadi dalam konteks ini, penjelasan dan perhatian yang sewajarnya amat diperlukan dalam proses penyampaian maklumat sesuatu kempen sekaligus meningkatkan kesedaran warga negara mengenai undang-undang cyber. Beberapa undang-undang tradisional dan sedia ada yang boleh diguna pakai untuk mengawal ancaman keselamatan cyber di Malaysia. Antaranya adalah antara undang-undang yang digunakan adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 211 dan 233. Kemudian kita lihat Akta Jenayah Komputer 1997 juga sedang diguna pakai di bawah Seksyen 3 kurungan 1. Kewujudan Akta Perdagangan Elektronik 2006 juga turut membantu kerajaan dalam mengurangkan jenayah cyber di Malaysia. Dan kemudian, seperti yang telah saya sebutkan, Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 telah dilaksanakan di Malaysia bagi melindungi data peribadi yang digunakan secara komersial, digunakan secara sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di bawah akta ini terdapat beberapa peruntukan seksyen yang mengawal penyalahgunaan data peribadi seperti Seksyen 43, Kurungan 1, Kurungan 2, Kurungan 3 serta Seksyen 129, Kurungan 5. Kemudian kita lihat Akta Pelindungan Pengguna 1999, Pindaan 2010 juga turut melindungi pengguna internet dari segi kekeliruan iklan-iklan dan maklumat mengenai sesuatu perniagaan melalui peruntukan Seksyen 9, 10 dan 25. Kalau kita lihat juga dalam era perkembangan teknologi pada masa sekarang, kita tak dapat nafikan bahawa banyak daripada maklumat mengenai sesuatu isu, terutama yang berlega-lega di alam maya, dia bergerak cepat, bergerak pantas berbanding dengan media-media yang lain. Maklumat diperolehi secara cepat melalui media sosial. Jadi kita banyak bergantung kepada media sosial untuk mendapatkan maklumat berbanding dengan media-media tradisional seperti televisyen, seperti radio maupun surat khabar. Jadi generasi muda kini bergantung kepada alam cyber dan ia tidak dapat dipisahkan. Ini adalah kerana generasi muda di Malaysia, mereka lebih gemar menggunakan media sosial dalam proses penyampaian dan juga untuk mendapatkan maklumat. Tapi perlu diingat bahawa faktor kurangnya kefahaman dalam kalangan warga negara tentang undang-undang cyber telah turut menyumbang kepada peningkatan statistik jenayah cyber di Malaysia. Sikap netizen yang tidak mengambil kisah tentang undang-undang cyber dan terus menyalahgunakan kemudahan internet yang diberikan oleh kerajaan juga menjadi punca peningkatan jenayah cyber. Kalau kita tengok contoh, pada 2 Februari 2019, akhbar melaporkan seorang pengguna telah ditangkap dan disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 oleh pihak polis kerana mengeluarkan kata-kata yang menghina Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita boleh lihat ada banyak lagi laporan daripada akhbar. Mungkin timbul persoalan, adakah netizen ini tidak mengetahui bahawa perbuatan salah di alam maya ini boleh dihukum melalui undang-undang? Adakah netizen menyedari ataupun tidak menyedari tentang kewujudan undang-undang di cyber? Apakah undang-undang yang diguna pakai untuk mengatasi ancaman keselamatan cyber ini? Jadi sebenarnya pokok persoalannya adalah seorang warga negara yang bertanggungjawab, seorang warga negara yang bermoral, mereka perlu faham dan perlu arif tentang kewujudan undang-undang cyber, serta mereka perlu menganalisis pelaksanaan undang-undang ancaman
keselamatan cyber di Malaysia. Sebenarnya apabila teknologi dalam dunia cyber semakin berkembang dengan pantas, sudah semestinya ia turut membawa kepada kesan-kesan negatif kepada sesebuah negara, terutamanya dalam kalangan pengguna teknologi tersebut. Sebab kita tengok sekarang ni ramai daripada kita memang sudah pun menggunakan teknologi. Jadi trend ini bertambah membimbangkan apabila Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melaporkan bahawa sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini sudah pun memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Ini mungkin data yang perlu kita perhalusi dan teliti. Manakala 78.8% pengguna internet, terutama kanak-kanak di Malaysia juga, mereka mengalami ketagihan internet ataupun internet addiction. Jadi keadaan ini adalah merupakan satu keadaan yang membimbangkan. Data menunjukkan bahawa Malaysia menduduki tangga ketiga di belakang negara Filipina dan negara Hong Kong berkaitan dengan ketagihan internet ataupun internet addiction yang saya sebutkan tadi. Kajian oleh Psychology Department di Hong Kong University, mereka pula melaporkan bahawa ketagihan internet ini ada kaitan dengan faktor luar seperti pencemaran udara, kesesakan lalu lintas dan juga kepuasan hidup. Jadi kita lihat sekarang bahawa individu sudah mula leka dengan media sosial, dan ini mungkin berkait rapat dengan escapism apabila mereka gagal untuk berhadapan dengan masalah dalaman ataupun luaran masyarakat itu. Mungkin juga ia adalah menjadi alasan untuk tidak melakukan aktiviti-aktiviti lain, terutamanya apabila berlaku kegilaan dalam permainan game online. Jadi seharusnya warga negara yang bermoral, mereka akan menggunakan akal fikiran untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran daripada IR 4.0. Laporan sebuah kajian Global Stat mendapati bahawa lebih 72% penggunaan media sosial di Malaysia antara pengguna tegar atau ketagihan media sosial, terutama kebergantungan kepada telefon pintar. Jadi media sosial yang paling kerap digunakan oleh rakyat Malaysia adalah 79% Facebook, 5% Twitter, 4% YouTube dan 3% lagi adalah Instagram. Jadi kajian itu menunjukkan bahawa masyarakat kita pada masa sekarang mereka lebih gairah dan juga obses dengan media sosial berbanding dengan negara-negara maju. Jadi ini bermakna dalam 1 jam rakyat Malaysia akan sentiasa melihat ataupun mereka akan mengintai telefon pintar mereka setiap 10 minit ataupun kurang. Ini mungkin merupakan satu data yang agak membimbangkan dan perlu dihalusi semula. Jadi keadaan yang dahsyat lagi apabila pengguna media sosial mereka melanggar peraturan-peraturan, mereka melanggar etika, mereka melanggar disiplin apabila sentiasa mencuri-curi melihat mesej melalui WhatsApp dan sebagainya. Apatah lagi apabila mereka menghadiri mesyuarat ataupun mereka berada dalam kuliah, dan lebih teruk lagi apabila mereka memandu kenderaan. Ada kejadian-kejadian yang mana pengguna-pengguna di restoran yang seolah-olah tidak boleh lekang dengan telefon pintar dan tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Malah dalam tempat ibadah sekalipun, khatib sering mengingatkan agar mematikan telefon bimbit ketika berkhutbah. Namun masih lagi sentiasa bersama dengan telefon pintar. Jadi senario itu menjadikan rakyat Malaysia antara pengguna yang tertinggi yang terlibat dalam ketagihan internet ataupun internet addiction dengan media sosial di dunia. Jadi ketagihan media sosial ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang produktif, pasif dan kurang melakukan aktiviti bersukan ataupun bersenam. Beberapa kajian-kajian yang dilakukan oleh sarjana menunjukkan bahawa mereka yang telah berumur 50 tahun juga kini lebih gemar melayan media sosial untuk memenuhi masa
luang mereka dan juga menjadi teman kesunyian. Jadi kita tidak mahu rakyat Malaysia yang sudah menjadi warga negara yang tidak produktif dan kurang berinteraksi sesama manusia, ataupun kebergantungan mereka kepada internet ini terlalu tinggi dan mengundang kepada banyak gejala pada masa akan datang. Sebenarnya masyarakat kita mestilah menjadi pengguna yang celik media. Mereka memahami dan juga mengamalkan penggunaan media sosial pada had tertentu. Perlu ada masa-masa tertentu dan mereka perlu balik kepada keadaan azali dan lumrah kehidupan, yakni mereka tahu membahagikan masa untuk diri sendiri, mereka tahu untuk membahagikan masa dengan masyarakat sekeliling, dan juga mereka tahu mengabadikan diri mereka dengan Tuhan. Jadi kita juga perlu memastikan sesuatu fakta atau maklumat yang kita terima perlu difikir, ya, kita menggunakan akal fikiran, kita cuba tapis maklumat dan kenal pasti kesahihan maklumat yang diterima. Jadi tidak semua maklumat dalam media sosial benar-benar belaka. Kita perlu membuat keputusan setelah menimbang tara segala maklumat yang diperoleh dari segenap sudut. Malah kita juga perlu berhati-hati agar tidak terperangkap dengan permainan dan juga agenda tersirat segelintir kelompok yang menjadikan media sosial sebagai gelanggang untuk menabur fitnah, kemudian tempat untuk menanam kebencian dan juga sengaja menjatuhkan individu, menjatuhkan organisasi ataupun menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu. Namun yang paling penting adalah kesedaran bahawa di tahap manakah kita sebagai penagih media sosial. Kita perlu cuba untuk berada dalam peringkat-peringkat ini. Kita sebagai pengguna media, kita harus cakna dan juga celik dalam mendisiplinkan diri, menjadi seorang pengguna yang berhemah. Secara tuntasnya, era IR 4.0 akan menjadi mencabar sekiranya kita tidak berupaya mengurus diri kita secara berkesan di alam maya. Jadi masa depan mungkin sangat mencabar daripada apa yang kita sangkakan. Kebergantungan ahli masyarakat kepada cyber mungkin akan mengganggu kehidupan sedia ada sekiranya mereka tidak mampu untuk menguruskan diri mereka. Mereka tak mampu untuk menguruskan diri mereka sebagai seorang manusia. Jadi harapannya adalah semoga IR 4.0 akan terus membantu mengharmonikan kehidupan manusia sejagat tanpa menjejaskan sifat kemanusiaan. Saya berharap perkongsian saya pada hari ini akan memberikan manfaat kepada para pendidik sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, dalam kita mengharungi IR 4.0, kita perlu berpaksikan kepada learning agility, iaitu ketangkasan kita belajar dan juga menggarap ilmu-ilmu yang berada dalam persekitaran kita agar kita selamat. Jangan lupa stay safe online.